Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi setelah sekian lama, selamat kembali kepada video sesi ulang kaji kita yang kedua terakhir. Okay, pada hari ini iaitu berkaitan dengan isu kemanusiaan dan keamanan dan bagaimanakah rakyat Malaysia membantu dalam isu sebegini. Okay, isu antarabangsa lah yang melibatkan keamanan di sesebuah negara lain. Iaitu yang ini nanti kita akan lihat isu seperti di Palestin, Syria dan juga tsunami bencana alam yang berlaku di Aceh dan juga Sri Lanka. Jadi sebelum cikgu bersambung dengan topik pada hari ini, cikgu nak ucapkan tahniahlah kepada murid-murid yang telah berusaha selama ini membuat ulang kaji untuk pelbagai subjek sehingga ke hari ini, dan dengan masanya semakin suntuk, masih semakin mendekati SPM, cikgu nak berikan sedikit pesanan, iaitu dalam menghadapi peperiksaan ini, saat-saat ini ingat untuk jaga kesihatan diri, okay? Rehat secukupnya bila perlu dan usahalah sebaik-baiknya. Okay? Dan semasa anda menduduki peperiksaan nanti, ingat semasa bermulanya kamu masuk ke bilik peperiksaan, ingat doakan yang terbaik untuk semua yang menduduki peperiksaan, termasuk rakan-rakan anda, juga diri anda, doakan yang terbaik untuk peperiksaan dan murnikan niat anda, maksudnya fikirkan yang terbaik untuk diri anda, ingatkan untuk usaha yang terbaik dalam peperiksaan kali ini. Okay? Jadi buat yang terbaik demi diri anda, masa depan anda, ahli keluarga kamu dan untuk menjadi seorang yang berguna nanti kepada masyarakat. Okay? Jadi itu adalah sedikit sebanyak pesanan daripada cikgu, dan cikgu juga doakan yang terbaiklah untuk semua nanti. Okay, jadi dengan itu kita sambung dengan topik kita pada hari ini, iaitu tentang isu-isu ini dan bagaimanakah rakyat Malaysia membantu dalam isu-isu tersebut. Okay. Jadi antara isu yang rakyat Malaysia terlibat dalam membantu negara lain, okay, ini bukan kerajaan yang membantu tetapi rakyat Malaysia sendiri yang membangkitkan usaha-usaha ini untuk membantu rakyat di negara lain. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus sanjungilah, bukannya kita fikirkan mengapa isu di negara sendiri tidak diselesaikan pergi membantu negara lain, bukan sebegini, tetapi ini adalah sesuatu yang memang sangat mulia lah, sangat baik yang dilakukan oleh rakyat sendiri. Isu sendiri pun memang ada NGO yang sedang membantu, tetapi bukan saja isu di dalam negara sendiri, tetapi kita juga membantu, malahan kita juga membantu isu yang berlaku di negara lain. Okay? Jadi antaranya isu Palestin, kita ada NGO Aman Palestin, MAPIM dan CGM. MAPIM ialah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, manakala CGM ialah Cinta Gaza Malaysia. Dan kemudiannya kita ada isu Syria. Untuk isu Syria juga ada 3 NGO yang terlibat, GPM, Global Peace Mission, MyCare, iaitu nama panjangnya memang susah sedikit kita nak ingat, iaitu Organisasi Humanitarian Care Malaysia. Kita ingat My ini Malaysia Care lah. Okay? Dan juga CSM, iaitu Cinta Syria Malaysia. Okay. Dan akhir sekali untuk tsunami ada 3 persatuan ataupun NGO yang terlibat, iaitu Mercy, ABIM dan Yayasan Restu. Mercy adalah Malaysia Medical Relief Society dan ABIM ialah Angkatan Belia Islam Malaysia dan Yayasan Restu lah. Okay, jadi yang ini kita nak, kalau murid-murid boleh ingat, nama NGO sahaja sudah dapat 3 markah untuk setiap satu isu ini. Jadi kita cubalah yang terbaik, dan kemudian kita cubalah ingat apa yang mereka buat, dan apa yang mereka buat ni dia juga tak lari jauh lah. Sebenarnya ketiga-tiga ni ada kebersamaan sebab ini adalah isu kemanusiaan dan keamanan. Maka yang perlu dilakukan bila kemanusiaan ini biasanya berkaitan dengan bantuan makanan, perubatan. Jadi ketiga-tiganya kita nampak memang adalah yang berulang ini, terutamanya perubatan. Kita lihat sini ada untuk isu Palestin ada bantuan makanan dan perubatan. Kita highlight yang sama dululah. Okay? Maksudnya yang ini dia berulang. Jadi kita boleh ingatlah untuk ketiga-tiga, ada ni. Okay.
Di sini pula letak perubatan. Ada pendidikan, mengendalikan pendidikan dan kesihatan. Kesihatan tu perubatan lah. Okay. Tapi di sini ada satu lagi lah. Biasanya makanan, perubatan, kependidikan. Nah, di sini juga ada makanan. Bantuan seperti makanan GPM. Okey, untuk tsunami juga, biasalah sebab tsunami ni bencana alam, dia memang akan ada masalah kesihatan. Okay, rakyat tak ada tempat nak tidur, nak hidup, nak tinggal, okay, semuanya rosak. Jadi tak ada air yang bersih mestinya dan tercedera dalam proses itu mesti perlukan bantuan perubatan. Dan kita lihat ada tak makanan, tak ada, tak termasuk di sini dan mungkin ada berkaitan dengan sekolah juga, mendirikan sekolah bantuan pendidikan. Jadi tak, kalau kita ingat tiga, kita boleh ingat tiga nama NGO, kita ingat pendidikan, makanan, perubatan. Dah dapat dah markah. Okay, lain baru kita balik kepada apakah bantuan yang spesifik yang mungkin kita, kalau boleh, kita ingat tambahan lah. Okay, contohnya di Palestin, sebab antara isunya ialah Palestin masih tidak dapat diiktiraf sebagai negara yang berdaulat sehingga ke hari ini, maka MAPIM ini antara usahanya adalah mengadakan Hari Solidariti untuk menyokong kedaulatan rakyat Palestin. Okay. Dan kemudiannya ada tabung Palestin yang mengumpulkan duit untuk dihantar kepada rakyat Palestin dan ada juga misi kemanusiaan ke Palestin. Untuk Syria pula, apa yang istimewa di sana? Ada kempen I for Syria menyalurkan bantuan dan juga ada CSM yang merupakan sekolah kita. Sekolah kita ni masih sekolah lah kan, dalam bantuan pendidikan lagi, tapi dia berikan pendidikan percuma untuk anak pelarian. Dan akhir sekali untuk tsunami di Aceh, sebab bila kita kata tsunami ni maksudnya ada kerosakan barang sebab bencana alam. Jadi antaranya yang diperlukan ialah membangunkan infrastruktur. Contohnya di Sri Lanka, dan membina semulalah hospital yang telah rosak, iaitu pusat kesihatan komuniti di Aceh. Dan yang lain ni lebih kuranglah mendirikan sekolah dan rumah perlindungan. Okay, dengan itu kita dah tamat perbincangan kita tentang tiga-tiga isu ini. Mari kita lihat jawapan kepada soalan percubaan SPM berkaitan dengan topik ini. Kita lihat soalan dia dulu. Bagaimanakah rakyat Malaysia terlibat dalam misi kemanusiaan berkaitan isu yang berikut? Isu ketiga-tiga yang telah kita lihat tadi. Kita lihat sama-sama, kita lihat jawapan dia. Jadi kita cuba ingat balik NGO dia. Okay, jadi yang ini jawapan pertama ni, kalau kita boleh ingatlah setiap satu NGO dan apa yang telah dilakukan, kita boleh type seperti ini. Aman Palestin, 1 markah. Menyalurkan bantuan kebajikan kepada rakyat Palestin, 1 markah. Selain itu, CGM, 1 markah. Mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin, kekurangan satu perkataan, tapi tak apa, boleh juga. Rakyat Palestin dan menubuhkan tabung Palestin. Jadi di sini sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5 markah. Okay. Soalan yang 4 markah. Jadi dah cukup lah. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Okay, yang kedua, kalau boleh ingat, yang ini ayat pertama ni masih boleh ingat. My Care, dia mengendalikan pendidikan. Jadi kalau kita lihat di sini, yang ini juga ada bantuan perubatan. Sekiranya kita nak sambung, kita juga boleh tambah. Antara bantuan yang lain ialah, mungkin kita tak ingat apakah NGO yang telah buat, kita boleh telah lakukan bantuan tersebut, kita boleh tulis antara bantuan yang diberikan ialah apa, macam tu. Okay, baik. Jadi okay, dia mengendalikan pendidikan dan kesihatan. So ingat, pendidikan, kesihatan atau perubatan dan makanan. Okay, jadi yang kedua ini, yang di Syria, dia ada bantuan pendidikan, kesihatan dan NGO yang terlibat. Yang ini kalau kita tak boleh ingat apakah yang NGO, apakah yang telah NGO lakukan, kita nyatakan dulu NGO semua yang terlibat, kemudian kita asingkan apakah bantuan yang telah diberikan secara umum. Jadi kita ada CSM, GPM. Antara bantuan yang diberikan ialah menubuhkan sekolah kita untuk memberikan pendidikan percuma. Sebenarnya ialah CSM lah, tetapi mungkin kita tak ingat CSM buat apa, GPM buat apa. Kita asingkan. Mereka tahu dulu semua NGO yang terlibat, kemudian beritahu bantuan yang diberikan. Okay, maka kita masih dapat 1, 2, 3,
45 markah di sini. Okey. Soalan terakhir di Sri Lanka dan Aceh tsunami berlaku, jadi Mercy memberikan bantuan perubatan, membina infrastruktur, dan ABIM dan Yayasan Restu juga NGO lain. Okay, dan bantuan yang diberi adalah bantuan pendidikan percuma dan bantuan kemanusiaan seperti makanan. Mesti ada makanan, pendidikan dan juga kesihatan atau perubatan. Okay, habis. Soalan A. Okay, soalan B. Rasionalkan tindakan Malaysia membantu rakyat Palestin sejak zaman Tunku Abdul Rahman sehingga ke hari ini. Yang ini kita boleh lihat gambar. Apakah kesusahan? Apakah kita nampak memang mereka tinggal di kemah yang tak ada tempat tinggal. Itu setulah rakyat tiada tempat tinggal. Okay, anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah. Nampak kan dalam gambar? Mungkin makanan cukup tak kita nampak apa infrastruktur ada tak? Macam mereka tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, infrastruktur yang kekurangan, sebab kekurangan. Okay, jadi rakyat hidup susah. Kita boleh berikan kesan-kesan daripada gambar. Kemudian kita berikan, dia cakap rasionalkan tindakan Malaysia. Kita berikan apa yang telah rakyat-rakyat lakukan untuk membantu dan tujuannya adalah untuk mengurangkan kesusahan rakyat Palestin. Okay, itu rasional dia. Okay, so tindakan Malaysia membantu rakyat Palestin adalah wajar. Okay, kita sebab dia nak rasionalkan, so adalah wajar, adalah rasional. Okay, ataupun kita susah nak adalah rasional kerana rakyat Palestin hidup susah dan Palestin masih tidak berdaulat. Okay, kerana kita nak senangkan, kita juga boleh tengok daripada gambar lah. Selain daripada kalau masih tidak berdaulat ini, kita ambil dari kesan negatif pun boleh. Okay, negara tidak berdaulat. Sebab untuk Palestin memang bukan kedaulatannya tidak tergugat, tetapi memang tidak tidak lagi diiktiraflah sebagai berdaulat oleh PBB. Okay, jadi kemudiannya kita boleh sambung dalam soalan ini, cikgu sambung dalam jawapan ini, cikgu sambung dengan hal sebab dia lah mengapa tidak berdaulat, tidak diberi hak untuk mencapai kedaulatan dan tentera Israel melakukan keganasan terhadap rakyat Palestin. Tapi sekiranya murid-murid susah untuk nak ingati isi-isi penting ini, murid-murid boleh seperti yang cikgu sebut tadi, sebut tentang apa yang ada dalam gambar ini. Okay. So, rakyat Palestin tiada tempat tinggal yang selamat dan infrastruktur dan kekurangan kemudahan asas. Selain itu, mungkin kita juga boleh bagi tahu, kita boleh nampakkan kanak-kanak mungkin tidak dapat pergi ke sekolah. Ini kita hanya beritahu tengok dalam gambar lah, anak-anak masih dalam, okay. Mungkin tidak dapat pergi ke sekolah ni jauh sikit, kita tak dapat nampak dalam gambar, tapi boleh nampak mungkin dalam keadaan sebegini, mungkin makanan pun serba kekurangan kan. Jadi kan selain itu, mereka kekurangan bekalan makanan. Okay, oleh itu, politik Palestin tidak stabil, ekonomi Palestin merosot. Okay, jadi tindakan Malaysia membantu rakyat Palestin adalah dengan memberikan bantuan makanan melalui NGO seperti CGM dan Aman Palestin yang dapat mengurangkan kesusahan rakyat di Palestin. Contohnya, mengurangkan masalah kekurangan bekalan makanan tadi itu. Kesimpulannya, kesusahan hidup rakyat di Palestin adalah rasional tindakan Malaysia membantu rakyat Palestin. Okay, sebab mereka menghadapi kesusahan, jadi sebagai negara yang kita yang berkemampuan lah, kita dapat membantu negara lain, jadi kita haruslah membantu negara yang memerlukan. Jadi itu adalah jawapan untuk soalan B. Baik, itulah sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini. Semoga berjaya nanti dalam SPM. Sekian, terima kasih.